Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, sementara kita tunggu sahabat-sahabat yang lain masuk live kita. Mohon yang dah masuk boleh cuba untuk komen. Biar saya dapat tahulah dah masuk ke okey ke tak, suara gambar okey ke tidak, dan bolehlah pakai share tekan share agar ilmu hari ini kita kongsikan sejauh mungkin biar ramai yang dapat belajar ilmu-ilmu asas fiqh wanita, asas khususnya berkenaan darah wanita. Okey, siapa yang dah masuk boleh try komen. Saya nak tahu suara okey ataupun tidak dan gambar clear ataupun tidak. Okey, terima kasih Fina Masya yang dah komen. Gambar clear, suara okey. Okey, alhamdulillah. Okey, tanpa membuang masa, kita boleh startlah program kita hari ini. Terima kasih. Pertamanya saya Nur Farhana binti Sadi daripada ISMA, aktivis ISMA Melaka Tengah. Terima kasih kepada tim ISMA KK kerana menjemput untuk sesi pagi ini. InsyaAllah sesi santai saja, kita FB Live santai saja. Okay, kalau ada persoalan ke, ada kekeliruan, keraguan ke, segala ke tu boleh tulis di ruangan komen, insyaAllah saya boleh baca. Okay, hari ini insyaAllah saya akan berkongsi, saya akan berkongsi kepada para penonton kepada para penonton. Tajuk kita hari ini fiqh wanita, taharah, dan khusus berkenaan wanita. Lelaki pun boleh belajar juga, tapi terutamanya wanita lah. Wanita iaitu berkenaan fiqh darah. Okay. Nanti saya share slide. Kalau nampak boleh tolong komen ya. Okay, sementara tu boleh tolong sharekan live ni. InsyaAllah ada ilmu baru yang kita akan belajar. Okay, slide dah nampak. Okay, slide nampak ke? Okay, alhamdulillah dah nampak ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita mulakan kelas kita hari ini. Okay, hari ini kita akan belajar kelas asas darah wanita. Asas lah. Kadang-kadang kalau kita sebut asas, orang cakap lah asas je kan. Tapi asas pun sebenarnya sudah kompleks, complicated untuk perempuan tu berasas dengan darah mereka sendiri. Okay, darah wanita. Okay, darah wanita ni kalau kita sebut darah wanita, kebanyakan orang akan fikir darah haid sahaja kan, sebab setiap bulan kita keluar darah haid, seorang akan fikir darah haid sahaja. Okay, sebenarnya darah wanita dia lebih bidang dia sangat luas, sangat rumit, permasalahan pun sangat banyak, dan selalunya orang tak akan faham jika dia tak mengalami masalah di sesuatu part, di sesuatu bahagian tu. Contoh macam kita berbicara tentang darah istihadah, darah istihadah, orang tak akan faham darah istihadah tu kalau dia tak mengalami dan mula untuk mengira dan berfikir tentang istihadah tu. Sukar untuk memahami. Okay, insyaAllah hari ini kita akan pergi kepada asas, masih diberi dalam 1 jam lebih kurang. Kalau ada soalan boleh terus letak di ruangan komen. Okay, kalau disebut darah wanita iaitu haid lah. Haid ni adalah sejenis
sejenis bendalir. Bendalir tu apa? Bendalir tu benda yang mengalir lah, benda yang mengalir. Okey, ini kita mulakan dengan beberapa perbezaan tentang bendalir sebab ini antara bab-bab yang ramai orang remehkan. Okay. Kadang-kadang orang tanya, kenapa ya kena belajar bab darah ni kan? Darah ni kan macam benda dalaman, benda sulit dan sebagainya kan. Kena belajar sebab ia salah satu fardu ain. Sebab ia berkaitan dengan ibadah kita. Okay, contoh saya ambil contoh. Kalau sebenarnya, contoh darah lama keluar kan. Kita ingatkan tu semua darah haid. Kita ingatkan semua tu darah haid kan. Kita nampak warna merah je kan. Tiba-tiba rupanya pengiraan. Pengiraan dah kira-kira ada darah istihadah. Gitu. Ada darah istihadah tiba-tiba. Istihadah sebenarnya kita kena solat, tapi sebab kita ingat haid, kita dah tinggalkan solat. Kena nampak isu dia kalau kita tak betul-betul belajar bab darah ni. Kita sudah meninggalkan solat kita. Waalaikumsalam Izwani. Terima kasih. Yang baru masuk tu terima kasih bersama kita hari ini dan minta sharekan. Minta sharekan live ni, panjangkan agar lebih ramai sahabat-sahabat kita kan. Dan yang saya tahu ada sahabat-sahabat mu'alaf ya dalam ni. Ahlan wa sahlan. Minta sharekan insya-Allah dapatlah mereka belajar sama-sama kan. Yang dalam Islam ke, yang baru masuk Islam ke, ilmu ni tetap ilmu fardu ain untuk kita belajar sebab ini berkaitan dengan ibadah kita. Taharah tersendiri pun ibadah kan. Okey, ini adalah 3 bendalir. Okey, perhatikan betul-betul supaya nampak perbezaan dan kita tahu macam mana kita nak bersuci. Kenapa saya pun nak cerita tentang bersuci? Sebab ia berkaitan dengan ibadah. Kalau kita tak bersuci, macam mana solat kita, puasa kita kan, mengaji kita, macam mana. Okey, kita tengok ada 3. Di sini kita ada 3 jenis bendalir lah. Haid kita akan belajar nanti. Yang pertama kita ada air mani. Yang kedua kita ada air wadi. Yang ketiga kita ada air mazi. Okey Izwani, ahlan wa sahlan. Ajak kawan-kawan yang lain join live kita hari ini. Okey, yang pertama adalah air mani kan. Air mani ni adalah hasil sair yang keluar ketika sampai ke puncak syahwat kan. Tekstur dia lebih kepada putih pekat. Okey, apa status air mani ni? Air mani ni kan kalau keluar air mani kita kena berhadas kan. Kita kena berhadas, kita kena mandi. Kita kena mandi wajib kan. Air mani status dia adalah yang pertama tidak najis. Maksud tidak najis tu adalah contoh ada satu hadis ianya berkenaan kalau pakaian macam zaman dulu kan pakaian tak banyak kan. Kalau kita boleh dah tukar-tukar sekarang kan. Pakaian terkena air mani dia hadis tu kalau tak silap Sayyidatina Aisyah tak silap. Macam mana nak buat ni pakaian terkena air mani? Beliau kata just kerik tu something macam kita macam tu kan, kita korek-korek kita kerik kita buang macam tu. Maknanya ianya bukan najis, tetapi kan ia berhadas besar. Kalau dah nama hadas besar mesti mandi wajib. Kalau nak beribadah, nak solat, nak puasa kena mandi wajib. Okey, itu yang pertama iaitu air mani. Okey, kalau ada permasalahan terus tulis di ruang komen. Yang kedua dan yang ketiga ni selalu orang perempuan silap pandang, silap cara bersuci ataupun silap bermuamalah dengan mereka ni. Air wadi dan air mazi ni. Okey, kalau kita tengok yang kedua adalah air wadi dan air mazi. Okay. Air wadi ni keluar bila perempuan dalam kepenatan, penat, angkat barang berat, jalan jauh kan, contoh apa, merentas desa, maraton, apa lagi, buat perkara-perkara dalam kadar masa yang lama dan benda tu agak berat, macam tu. Okay, ni air wadi akan keluar selalu. Okay, nanti saya akan bagi contoh situasi. Dan yang kedua adalah air mazi. Air mazi ni dia keluar ketika tadi apa perbezaan dia? Air mani keluar ketika kemuncak syahwat. Sampai sinilah. Air mazi ni adalah keluar ketika syahwat perempuan terangsang. Ni
kan adik-adik kadang-kadang dia orang suka tengok yang orang-orang suka tengok porno lah kan, tengok video-video tak sepatutnya, keluar air mazi. Okay, dia punya tekstur dia putih, halus dan melekit tekstur dia. Okay, ini kita bagi dua situasi tadi. Saya dah bagi situasi air mazi macam mana keluar kan, kalau tengok video-video tak sepatutnya di YouTube, mana-mana cerita-cerita yang ada unsur-unsur lucah dan sebagainya kan, air mazi tu keluar. Air wadi ni contoh, kita bagi contoh Okey, kita ada sahabat-sahabat di Facebook Live. Boleh ke saya bagi soalan, boleh try jawab. Nanti kita buat perbincangan. Okey, kita bagi situasi raya raya. Okey, tapi bukan raya PKP lah, raya kita sebelum-sebelum ni. Kan raya kita sebelum ni kita pergi dalam satu hari agak banyak rumah kita pergi kan. Turun kereta, masuk rumah ni, makan sebagainya. Naik kereta lagi. Naik kereta jalan, tidur. Turun lagi kereta, pergi rumah orang lain sampai ke petang. Kan. Okay. Solat Zuhur. Okay. Ada seorang perempuan ni, nama dia siapa? Siti kan. Siti dah bersihkan makeup. Lepas tu Siti berwuduk, bersuci, berwuduk. Lepas tu solat Zuhur macam biasa. Okay. Lepas tu dia beraya rumah orang lain. Waktu asar dia nak solat. Siti cakap, saya tak perlu ambil wuduk lagi. Ni dia dah bermakeup lah ni kan. Dia dah bermakeup. Okay. Saya tak perlu ambil wuduk lagi sebab saya belum kentut, dia cakap. Saya belum kentut lagi, saya masih ada wuduk kan. Saya masih ada wuduk. Ni daripada Zuhur nak ke asar ni macam-macam rumah dia dah masuk turun kereta tu kan. Panas lagi kan. Maknanya pergerakan dia agak banyak kan. Siti terus solat tanpa dia tengok kan dekat suara dia, tanpa dia ambil wuduk lagi sebab dia cakap dia belum keluar angin. Belum batal lah air wuduk dia kan. Adakah wajar Siti berperangai sebegitu? Berperangai sebegitu kan. Okay, adakah sahabat-sahabat kat Habilah cuba komen. Wajar ke Siti ke atau patutnya Siti kena buat aktiviti lain? Kan. Siti kena buat benda lain sepatutnya. Memanglah wuduk, dia cakap wuduk dia ada lagi kan sebab dia belum keluar angin. Tapi adakah betul cara Siti tu? Ataupun Siti ada cara yang lain? Okey, sepatutnya Siti perlu pergi balik masuk dalam toilet, tengok dekat panty liner dia ke, tengok di seluar kecil dia kan. Ada ke tidak air wadi ni keluar? Kita selalu remehkan benda ni. Kita tak tengok pun. Kita tak tengok pun. Kita rasa kita belum keluar angin, kita ada wuduk lagi kan. Rupa-rupanya tiba-tiba dah pukul berapa tu kan, dia nak terkencing pula. Lepas tu dia tengok ada air wadi. Sebenarnya wuduk dia telah terbatal sebab dah keluar air wadi. Penat kan, keluar kereta, naik kereta. Contoh dia pergi shopping kompleks, kita tengok ramai benda ni akan berlaku di shopping kompleks. Okay, contoh pergi Aeon sangat besar, bertingkat-tingkat kan, sangat besar. Dia jalan, dia nak simpan makeup dia tak pergilah ambil wuduk sebab dia tahan daripada dia buang angin kan. Tetapi dia tak tengok di seluar dia air wadi ni keluar ataupun tidak. Air wadi ni keluar ataupun tidak, dia tak tengok sebab dia rasa dia ada wuduk lagi kan. Okey, ini okey, kita tengok status dia air wadi dan air mazi. Status dia adalah najis. Najis tu bermaksud tidak boleh dibawa solat. Okey, tidak boleh dibawa solat. Okey, dan nama tak boleh bawa solat, apa kita kena buat? Sebab tu perempuan disarankan kalau berjalan jauh ataupun ada aktiviti luar, disarankan untuk memakai panty liner supaya seluar kecil kita tu lebih bersih, lebih berada dalam keadaan bersih. Contoh ada orang dia bersihkan panty liner dia tu kan. Contohlah macam dekat surau, kalau kat shopping kompleks biasa ada tong sampah kan. Kalau kat surau dia dah bersihkan panty liner dia, lepas tu dia pakai seluar jeans, lepas tu dia masukkan dekat dalam poket seluar dia. Lepas tu dia berwuduk macam biasa, lepas tu dia solat. Dia terlupa dalam poket dia tu ada panty liner yang terkena najis. Ni ramai orang terlupa. Dia solat macam biasa, dia terlupa panty liner yang dia letak dekat dalam poket dia tu telah bernajis. Maknanya walaupun tiada di bawah tapi ada di poket. Maknanya dia membawa najis bersama-sama ketika dia solat. Tak sah tak boleh. Seorang perempuan kena lebih prihatin terhadap diri sendiri. Maknanya kalau dah basuh panty liner tu, just buang dalam tong sampah. Jangan letak dalam poket, selalu akan terlupa. Jangan kena letak depan mata
supaya kita terus buang. Begitu. Okay. So jangan letak dekat dalam poket, letak kat mana lagi? Letak kat bawah. Contoh seluar kan, dia buka seluar dia tu kan, dia letak kat bawah sejadah. Tak boleh letak bawah sejadah, kena letak dalam beg, jauhkan daripada tempat kita, tempat kita solat. Okey. Air wadi dan air mazi status dia adalah najis, tak boleh bawa solat. Kena bersuci lah. Tidak berhadiah besar. Tak berhadiah sebesar tu maksud tak perlu mandi wajib. Tak adalah nak mandi wajib kat air tu pula kan. Tak. Just bersuci macam biasa, hanya perlu berwuduk. Hanya bersihkan faraj, perlu berwuduk untuk solat. Berwuduk sahaja. Okey, ingat peti liner dan seluar tu jangan letak di bawah sejadah atau di dalam poket. Kena letak di luar kawasan kita solat. Okey. Kalau ada persoalan boleh terus sebab kita tak ada dua hala kan. Saya harap komen tu boleh berjalan aktif lah, lancar. Okay, terima kasih baru masuk. Boleh pakai share live ni. Hari saya terbang daripada Melaka ni ke KK ni. Zaman COVID ni mudah untuk terbang ke sana ke sini. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada sumber darah keluar. Okay, kita akan pergi kepada sumber darah keluar. Kan? Sebelum ni tak pernah lah ambil tahu kan darah keluar di mana. Tapi mulakan letak slide ni, sumber darah ni adalah ketika saya buat program dengan pelajar-pelajar sekolah menengah. Kadang dia tahu keluar daripada mana, tahulah daripada bawah. Bawah tu ada banyak daripada mana kan. So ini untuk pengetahuan sahaja. Okey, ini sekadar untuk pengetahuan ni kita punya orang perempuan sangat kompleks kan punya ni kan. Kita punya di sini di tengah. Di sini. Di tengah-tengah. Belakang ni adalah buang air besar, buang air kecil di hadapan, kita di tengah-tengah. Okey. Begitu di tengah-tengah, depan tengah-tengah Uretra ni air kecil di belakang dan kita di sini. Biasa kadang-kadang anak dara dia tak ambil tahu sangatlah. Biasa orang dah bersalin biasa tahu. Okey, seterusnya. Ada berapa jenis darah wanita? Ada berapa jenis darah wanita? Ni kita kena tahu. Okay. Kalau saya buat program, kadang-kadang orang cakap 4, 5, 3, ada macam-macam jawapan kan. Okey. Kebanyakan kitab dia sebut 3 darah wanita. Kebanyakan kitab kan. Tetapi bawah sekali ni wilada kan. Wilada ni adalah saya letak kan. Final letak supaya kita tahu juga darah ni. Dia 4 macam tu. Okey. Ada 4 jenis dan kebanyakan kita menyebut 3 jenis saja dan ni adalah final letak supaya kita ambil tahu juga. Sebab darah wilada ni ada juga cara nak bermuamalah dengan dia. Dia berkisar perempuan yang bersalin lah, wanita yang bersalin. Mandi wilada kan, bersih daripada wilada macam tu. Okey. Yang pertama adalah darah haid. Darah haid adalah darah tabi'i. Darah tabi'i itu maksudnya darah normal. Darah yang biasa kita keluar, darah normal, darah semula jadi kan. Yang keluar dari mana? Dari pangkal rahim. Pangkal rahim maknanya pangkal rahim semasa sihat. Kata kunci di sini adalah semasa sihat. Okey. Yang pertama kata kunci dia darah tabi'i, darah normal semula jadi. Yang kedua adalah semasa sihat. Sihat dalaman sihat dalaman, semasa sihat. Okey. Pada hari tertentu pada hari tertentu. Ada hari-hari dia. Dia bukan asal keluar darah je kita nampak merah, kita nampak hitam, haid memanjang tu. Tak. Tidak begitu. Ada hari-hari dia. Hari tertentu dan setelah capai badai. Kita akan belajar nanti. Buat kalau ada adik-adik ke dalam ni ataupun buat ibu-ibu yang ada anak perempuan, buat bakal-bakal ibu juga, buat bakal ayah. Saya nak cerita. Kita orang kami ada buat satu channel YouTube, nama dia Melo channel. Adalah beberapa video dalam tu. Ada video pertama kami, alhamdulillah lah dah dapat 8k view lebih kurang macam tu. Terharu tau, ada satu komen tu daripada orang lelaki. Dia cakap terima kasih lah, dia syukur dan dia cakap terpaksa juga belajar sebab anak dia perempuan. Dan dia cakap isteri dia dah meninggal dunia. Dia cakap orang lelaki kena belajar juga, orang lelaki kena belajar juga sebab sebab anak-anak kita, ibu bapa adalah madrasah pertama anak-anak kan. Maknanya kita nak anak-anak belajar dengan kita ilmu fardu ain. Okey. Orang perempuan lagi-lagi lah kena belajar. Nanti kita akan belajar ilmu apa di bahagian kepala ni. Okey. Yang pertama adalah darah haid adalah darah tabi'i.
mani yang keluar daripada pangkal rahim semasa sihat. Ingat semasa sihat. Pada hari tertentu bukan asal keluar warna merah je, haid bukan setelah capai balik. Setelah capai balik kita akan belajar. Yang kedua adalah darah apa? Darah istihadhah. Darah istihadhah. Darah istihadhah ni adalah darah penyakit berlawanan dengan darah haid. Darah haid semasa sihat dalaman kan. Darah istihadhah adalah darah penyakit yang keluar dari hujung urat di bawah rahim. Hujung urat di bawah, kat bawah. Dia bukan dekat atas atau dekat bawah. Dia dekat bawah sebenarnya. Dia bukan daripada dalam rahim tu, dinding rahim tu. Kalau haid tu kan letak di bawah. Selepas tempoh sebanyak haid dan nifas ataupun selepas tempoh sebanyak-banyak haid, kita akan belajar sebanyak-banyak haid tu maksud dia maksimum haid tu berapa hari kita akan belajar, dan nifas, maksimum nifas tu berapa hari kita akan belajar juga nanti. Okey, ni kita akan belajar lah selepas tempoh ni. Tu darah istihadhah. Maknanya kalau famous nama darah istihadhah ni famous dia adalah darah penyakit lah, orang akan cakap darah penyakit. Okey, yang ketiga adalah darah nifas. Darah nifas. Okey. Darah nifas ni adalah berkaitan dengan wanita yang sudah berkahwin. Darah nifas dan darah wiladah ni. Darah nifas adalah darah yang keluar selepas bayi keluar sepenuhnya. Rahim telah kosong. Okey. Waktu baby kan bersalin, baby dah keluar habis, rahim dah kosong, itu dinamakan darah nifas. Jangan terkeliru Rahim dah kosong baru kita namakan darah nifas. Okey. Semasa baby nak keluar, kan darah keluar banyak. Ada orang keluar darah, ada orang tak keluar darah, tapi secara normalnya keluar darah kan. Setakat yang mana baca ataupun kawan-kawan rujuk tu normal memang keluar darah. Okey, darah wiladah, darah yang keluar semasa melahirkan bayi. Darah yang keluar semasa melahirkan bayi. Semasa melahirkan bayi. Bayi keluar tu darah keluar banyak, tu nama darah wiladah. Dan jika semasa baby keluar darah wiladah, dan lepas tu stop. Dia tak berterusan dengan darah nifas, kena mandi wajib dan solat macam biasa. Tapi kebanyakan perempuan dia akan berterusan dengan darah nifas. Okey, ni 4 jenis darah ni. Okey, next. Okey, dalam Al-Quran ada ke cerita tentang darah haid ni? Ada yang tentang talak, tentang dikepil-kepilkan dengan apa? Dengan yang lain lah, fake-fake yang lain kan. Tapi ini adalah ayat yang betul-betul special untuk haid ini. Okey, surah Al-Baqarah ayat 222. Dia agak panjang tapi kita ambil bahagian dia sahaja. Okey, apa maksud dia? Tengok. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum haid. Mengenai hukum haid. Mengenai hukum haid. Kul, katakanlah huwa adha. Huwa ni balik kepada apa ni? Haid kan. Darah itu suatu benda yang menjijikkan. Huwa adha, menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Nampak tu? Sebab tu orang cakap darah kotor, darah haid ni darah kotor kan. Tak boleh masuk masjid sebab menjijikkan. Bukan kita yang jijik. Jangan silap pula. Nanti kita tengok ada agama, ada kaum yang menjijikkan sepenuhnya perempuan datang haid. Sangat ekstrim lah. Kita tak Kita tak jijik. Tapi darah tu berada dalam keadaan kotor. Begitu. Okay. Huwa adha fa'tazil. Fa'tazil. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri an-nisa, daripada perempuan. Fa'tazilu, menjauhkan diri ni kan, apa diterjemahkan kan? Diterjemahkan adalah jangan bersetubuh dengan isteri kamu. Itu sebenarnya. Nanti kita tengok ada kaum yang memang ekstrim lah. Memang ekstrim dia melayan perempuan datang haid. Fil mahid, perempuan yang datang darah lah. Datang darah maknanya kena jauhkan diri tu. Maksudnya bukan jauhkan diri betul-betul, tak kawan, jauhkan, letak kat luar rumah ke, tak, dia bukan macam tu. Maksud menjauhkan diri itu adalah jangan bersama dengan isteri kamu. Itu yang dimaksudkan sebenarnya. Nanti kita tengok ada bangsa-bangsa yang sangat ekstrim. Seterusnya adalah hadis sangat banyak tentang haid ni kan.
tentang bersuci. Ada satu hadis tu cakap jangan isti'jal, jangan tergesa-gesa kan nak mandi. Kan kita kadang-kadang perempuan nampak putih je kan, tak cek guna kapas pun nampak bawah putih terus mandi wajib. Kan 2 hari dah keluar balik, mandi balik, keluar balik, mandi balik berkali-kali kan. Dia ada cara dia. Okay, dia ada cara dia. Okay, ada sangat banyak hadis Okay, sabda Nabi SAW, qala Nabi SAW kan. Nabi berkata, Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, inna hadha, kan hadha tadi balik kepada apa? Haid tadi tu kan. Sesungguhnya ini adalah hadha kan, ini adalah amrun katabahullah, amrun apa satu perkara katabahullah yang telah ditentukan oleh Allah. Ni nak cakapnya orang perempuan memang Allah dah tentukan datang haid. Cuma ada beberapa manusia yang sangat istimewa yang tidak kedatangan haid. Ada. Okey. Amrun katabahullah kan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ala kan ke atas banati Adam. Banat apa? Anak-anak perempuan Adam. Kita kan anak perempuan Adam kan? Anak-anak perempuan Adam. Perempuan di kalangan anak Adam iaitu darah haid. Maksudnya Allah telah mentakdirkan haid ke atas bulu mentang. Janganlah datang haid tu kita biasa waktu puasa kan, kita selalu kan datang haid. Alah datanglah pula. Macam tu kan. Jangan ini adalah Allah dah tentukan dah kat kita. Kira ini satu keistimewaan sebenarnya darah haid ni. Okay. Dan keistimewaan ni jarang orang berfikir. Jarang sangat orang berfikir tentang satu keistimewaan ni. Apa keistimewaan ni? Okey, saya bagi contoh pada bagi contoh secara fitrahnya, bukan secara fitrahnya, secara logiknya lah kan. Buat baik dapat pahala masuk syurga. Betul tak? Kita kena buat sesuatu. Kita kena buat sesuatu untuk kita dapat pahala dan masuk syurga. Boleh je Allah nak bagi kan dengan rahmat Allah. Tapi secara mata kasarnya, kita solat, kita dapat pahala, kita masuk syurga. Kita puasa, kita mengaji, kita tahajud, kita bayar zakat dan sebagainya. Okay. Orang perempuan ni special dia, ni jarang ni jarang orang perempuan fikir. Dia selalu Allah, dia jarang fikir. Kita kalau datang haid, kita tak perlu buat apa-apa kan. Tak boleh buat apa-apa, tak boleh apa-apa diharamkan. Tak boleh mengaji, tak boleh solat, tak boleh puasa. Tak boleh apa lagi. Ibadah-ibadah yang begitu kan kita tak boleh buat tak boleh pegang Quran kan. Padahal tu semua ibadah tu kita tak buat, kita diharamkan tak buat. Bukan diharamkan buat. Maksudnya kita tak mengaji, kita tak solat, kita tak puasa kerana Allah haramkan dapat pahala. Special tak orang perempuan? Tak buat apa-apa dapat pahala. Kalau buat dapat dosa, tak buat dapat pahala. Ni special. Orang jarang fikir Saya waktu fikir tu kan lelaki berhembas pula salju dan sebagainya. Kita tak buat apa-apa. Disebabkan kita tak buat apa-apa tu kita dapat pahala. Dan Allah bagi rehat okay. Lepas tu kalau ada orang datang senggugut dan sebagainya tu ujian. Ada orang datang istihadah kan, dia sangat mengeluh. Istihadah ni sangat penat, rumit, renyah kan. Itu semuanya ujian. Ujiannya Allah berikan. Kalau senggugut apa ujian. Okay, minta dekat Allah supaya sihat daripada senggugut. Hari ni kita belajar medik lah. Saya tak tahulah medik-medik ni. Okay, ini ada antara hadis dia Okay, good. Bagus. Okay, seterusnya. Ni kita nak ni kita nak tengok ni. Kedudukan haid dalam Islam. Ada orang ekstrim, ada bangsa ni ekstrim betul lah. Ekstrim. Islam tu yang bagus kan. Okay, yang pertama kita tengok. Golongan Yahudi kan. Ini yang kita belajar hari ini adalah berdasarkan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i hasil istiqra'. Hasil istiqra' tu maksudnya penelitian, research. Zaman dulu mungkin dia tak buat Google Form lah, tak ada Google Form. Tapi Imam Syafi'i buat research. Okay, dia pergi kampung ke kampung. Kan macam suka berjaulah kan, dia suka membara kan, pergi kampung ke kampung buat research, tanya nak dara ni, tanya kemungkinan kan begitu. Nampak? Okay, ni semua kita belajar hari ini mazhab Syafi'i ni, kita belajar mazhab lain Okay, kedudukan haid dalam Islam kan. Kedudukan haid kita ada Yahudi, kita ada Nasrani dan kita ada Islam. Kita tengok berapa ekstrimnya orang-orang ni. Yahudi ni adalah dia sangat ekstrim sehingga menyisihkan perempuan sepenuhnya. Contoh isteri dia datang haid duduk luar
datang haid duduk luar, jangan makan sama tak boleh. Tak boleh makan sama, duduk luar, haid. Okay, kalau perempuan datang haid ni Yahudi, dia sisihkan terus, duduk luar, jangan duduk dalam sebab kotor. Ni ekstrim kan Yahudi. Nasrani pula ekstrim juga. Kan Allah dah cakap kalau tentang kalau datang haid tak boleh bersetubuh sebab akan menyakitkan kan, akan memudaratkan. Nasrani ni lantak lah, tahira langsung waktu haid, dia langgar je semua benda. Lepas tu ekstrim kan, akan menyakitkan isteri dia. Yahudi ekstrim, Nasrani pun ekstrim. Islam datang, Islam macam mana? Islam tak. Yang perempuan macam biasa, cuma tidak boleh bersama sebab kan menyakitkan dan memudaratkan isteri tersebut. Islam sangat muliakan wanita kan. Dia kat ni saja jangan nampak Islam muliakan wanita. Dah tak buat ibadat tapi dapat pahala. Yang ni tengok pun Allah, Islam memuliakan wanita tu kan. Okey. Seterusnya. Okey, ini 6 keadaan. 6 keadaan nampak macam haid tapi bukan haid. Okey, sebab biasa kan kita orang perempuan kan kalau kita tengok kat bawah turun tu je haid je kan. Tapi ini keadaan 6 keadaan dia nampak turun daripada bawah tapi sebenarnya dia bukan haid. Okey, kita tengok 6 keadaan ini. Yang pertama adalah lendiran air ataupun keputihan yang keluar dari kemaluan. Walaupun dia keluar di situ tetapi dia bukan haid. Sebab dia tidak menepati ciri-ciri lah. Dia bukan warna haid. Dia bukan keluar waktu tertentu yang tersebut. Yang kedua adalah darah yang keluar dari zakar lelaki atau pondan. Kalau ada pondan tu dia cakap dia haid, bukanlah, jangan percaya. Tak akan keluar. Okey. Bukan khunsa, kita tak cerita tentang khunsa Khunsa ada 2 kan. Ni cerita tentang lelaki dan pondan. Kan ada pondan dalam Malaysia ni cakap dia haid kan. Jangan percaya sama sekali Okey, yang ketiga adalah darah yang keluar dari dubur. Dubur di mana? Di belakang. Dubur di belakang seorang wanita walau sifat sama macam haid. Walaupun kita nampak warna merah, tetapi kalau kita tahu dia keluar daripada belakang, dia bukan haid. Yang keempat, darah yang keluar daripada faraj. Bukan rahim. Haid ni adalah darah yang turun kan daripada rahim kita, rahim kan. Tapi ni daripada faraj. Faraj ni nanti kita gambar faraj di bawah, rahim di atas. Faraj ni seperti, contoh darah sebenarnya dia keluar daripada faraj, dia bukan daripada rahim. Contoh dia seperti kehilangan darah ataupun ada kelukaan di situ, terhentak mungkin. Ada kan kes kan, contoh dia ekstrim, buat sport, sukan kan, terhentak, dipastikan supaya terhentak yang keluar darah. Maknanya dia punya faraj juga atau permukaan di situ terluka. Itu bukan darah haid sebab dia bukan keluar daripada rahim. Yang kelima adalah seorang wanita yang tersumbat lubang rahim dia. Lubang rahim dia tersumbat dan keluar darah daripada dubur. Ini kan waktu Fana baca kan dekat dalam kitab Tuhfatul Aizah tu. Ada orang perempuan tersumbat lubang rahim. Oh, rupanya ada. Mungkin kasus sangat kecil lah, peratus je kan. Dan kalau tersumbat, contoh kan 25 tahun tak datang haid tau. Tersumbat. Kemungkinan tiada rahim tiada rahim ataupun lubang rahim dia tersumbat. Lepas dia cek dengan doktor cakap lubang rahim tersumbat tapi ada darah keluar. Rupanya darah tu keluar daripada dubur, bukan haid ya. Yang keenam adalah darah yang keluar kerana penyakit. Darah apa tadi? Darah yang keluar kerana penyakit istihadah, dan kerana bersalin darah wiladah ataupun nifas. Okay, ini 6 keadaan yang bukan haid sama sekali. Nampak macam haid tapi bukan. Okay, seterusnya dasar permasalahan haid. Dasar permasalahan haid ni adalah dia akan berkisar 3 benda ni. Ceruk mana pun soalan orang tanya, 3 ni. Kat mana pun pusing sini, kira sini, tak faham sini, keliru situ. Ini dia akan berkisar kepada 3 ni. Yang pertama adalah masa haid. Yang kedua adalah kadar haid. Yang ketiga adalah sifat haid. Sifat tu termasuk tekstur, warna, panas ke, sejuk, tak adalah sejuk, panas ke, hangat ke kan. Kadar haid ni sikit ke banyak, berapa jam keluar, masa haid ni berapa hari, 18 hari, 25 hari keluar darah, gitu. Ini ada 3, masa haid, kadar haid dan sifat haid. Okay, next.
Okey, usia awal datang haid. Ni kan kalau kita cakap, lah kenapa nak tahu, kita ni dah lama dah datang haid. Kita memanglah bukan untuk kita. Kita nak belajar untuk anak-anak kita. Kalau cikgu untuk anak-anak murid cikgu. Untuk anak saudara dan sebagainya. Okey. Kita nak anak-anak kita lah. Anak-anak kita belajar daripada kita. Kita nak macam tu. Kalau kita zaman kecil-kecil dulu, apa yang kita belajar kan, diorang cuma ajar cara pakai tuala wanita kan, supaya tidak terbalik kan. Kan pelekat dia dekat atas pula kan. Tu kita belajar. Tapi mak-mak zaman milenial, ayah-ayah zaman milenial ni kena advance sikit, ajar lebih. Ajar kiraan, ajar darah, ajar apa lagi? Ajar hukum-hukum. Kita advance sikit sebab kita belajar. Okey, boleh. Usia awal datang haid adalah, ni kena faham betul-betul Okey, ada soalan ke? Okey, nanti kita baca sebelum habis nanti kita akan baca soalan. Tulis dahulu. Okey, usia awal datang haid. Usia awal datang haid ni bila usia anak-anak kita boleh datang haid? Boleh tu maksudnya kalau keluar darah tu kita dah boleh cakap ini darah haid. Bukan darah istihadah ke, bukan darah fasad. Darah fasad tu darah rosak. Tu. Okey, ni benda ni. Okey. Dia adalah kebanyakan Fana pernah buat satu survey Google Form lah. Bukan Google Form, survey tangan lah dekat satu sekolah menengah. Kebanyakan average 12 tahun. Kepada 12 tahun. Dan kalau kita tengok zaman sekarang ramai budak-budak dah keluar awal. Dan mungkin disebabkan pemakanan dan juga suka makan fast food dan juga suka tengok video-video yang tidak sepatutnya. Zaman kita dulu tak ada YouTube, tak adalah tertengok benda-benda tak sepatutnya. Sekarang budak-budak dah tertengok benda-benda, tertengok ataupun tengok benda-benda tak sepatutnya. Dia lebih merangsang kot untuk keluar awal. Kemungkinan lah. Okey, secara fiqhnya, usia awal anak-anak kita boleh kedatangan haid adalah 9 tahun takriban Qamariyah. Tahun Islam Muharram Safar, ni Qamariyah. 9 tahun takriban Qamariyah. Ustazah apa ke benda takriban tu? Takriban ni lebih mudah kita sebut ni, lebih kurang ataupun mendekati. Tu nama dia takriban. Okey, ingat anak-anak kita boleh kedatangan haid 9 tahun takriban Qamariyah, bulan Islam, bukan Januari Februari Semalam saya baru belajar. Sekejap. Semalam saya dah ikut satu daurah tu. Okey. Ikut tahun Islam, ikut tahun Islam. Tahun Islam dia lebih panjang daripada tahun Masih, Januari Februari. Okey, 9 tahun Qamariyah, tahun Islam, bersamaan 8 tahun 8 bulan 21 hari Masih. 8 tahun 8 bulan 21 hari. Dia maknanya dia lebih kurang sikit lah. Dia lebih kurang daripada tahun Qamariyah tu. Okay, kita tengok. Nanti kalau tak tahu macam nak convert, dekat Google ada kan, convert daripada kalender Gregorian tu Hijriah. Tu kot. Boleh tengok nanti. Okay, 9 tahun takriban Qamariyah. Contoh anak-anak kita birthday dia Ramadan. Contohlah birthday anak kita 10 Ramadan. Itulah 10 Ramadan tu. Dah hari tahun ke-9, 10 Ramadan anak kita dah boleh dah haid. Okay, tapi kita ada takriban. Nanti kita akan tengok takriban yang apa ke benda ni. Takriban ni adalah 15 hari sebelum masuk tarikh lahir dia. 15 hari before, sebelum. Tadi kita cakap birthday anak kita 10 Ramadan kan. Ingat saya cakap perlahan. Birthday anak kita 10 Ramadan. 15 hari sebelum. 15 hari sebelum 10 Ramadan, kalau keluar darah dan menepati ciri-ciri haid, dikira sebagai haid. Sebagai haid 15 hari sebelum. Kalau dah 10 hari 10 Ramadan dia keluar darah, tak ada masalah lah, memang dia dah 9 tahun dah. Kalau 15 hari sebelum keluar darah, menepati ciri-ciri, kita akan tengok menepati ciri-ciri, ia dikira juga sebagai haid. 15 hari sebelum, itu nama takriban. Lebih kurang lah. Jika anak perempuan, okey ni,
Ni pun Fana ada kes. Dulu dia mengaji lah. Adik dia, anak ni dia mengaji dengan Fana. Dia dah tingkatan 3, tingkatan 4 waktu tu. Hari-hari dia mengaji tau. Pelik juga kan, hari-hari mengaji. Tak haid kan, lepas tu tanya dia. Awak hari-hari mengaji awak tak haid? Saya tak haid lagi. Dia kecil lah, halus je badan dia. Dia tak haid lagi. Macam pelik lah, tu bagi tahu. Awak kalau dah 15 tahun, memang dah 15 tahun lah waktu tu. Dikira awak dah balik mandi kena solat macam biasa. Dah balik walaupun belum keluar haid lagi. Ingat 15 tahun kalau anak kita belum keluar darah, dikira sebagai dah balik. Mengikut jumhur ulama. Lelaki pun sama. Semalam Fana belajar lelaki pun sama. Kalau dia cakap, belum kita belum keluar iman. Belum mimpi lagi. Walaupun belum keluar apa-apa, dah 15 tahun dah dikira sebagai balik. Maknanya segala pertanggungjawaban ibadat dah jatuh kat dia kena solat, dia kena puasa macam biasa, dia kena tutup aurat dan sebagainya. Okey. Ini Okey, kita tengok contoh. Contoh. Mungkin akan lebih mudah faham lah kalau kita tengok contoh. Okey, ini contoh dia. Okey. Siti kat sini Birthday Siti kat sini gitu. Birthday Siti kat sini. 15 hari sebelum, kalau keluar darah, tengok, jangan tengok daripada depan ke belakang, tengok daripada Siti ke depan. Siti ke sini. Siti punya birthday di sini, tengok dia cakap, kek apa tu? Hari 15 hari sebelum, hari dalam lingkungan 15 hari sebelum. Lingkungan tu macam salah eja tu. Okey, 15 hari sebelum, birthday dia kat sini, 9 tahun takriban. Dikira sebagai haid. 15 satu hari sebelum hingga 15 hari sebelum dikira sebagai haid. Kalau mendapati ciri-ciri, apa ciri dia? Ciri dia adalah, ni minta tulis tak ada di sini. Apa ciri-ciri yang kena menepati haid tu? Yang pertama adalah cukup 24 jam keluar. Ni at least minimum 24 jam keluar. Yang kedua, yang pertama cukup 24 jam keluar darah dia. Tak kisahlah kalau darah sikit-sikit pun, tapi cukup 24 jam. Yang kedua adalah darah dia tu keluar tak lebih 15 hari, 15 malam. Tak over lah, tak adalah dia keluar 18 hari, tak. Kalau 18 hari dah bercampur haid dan istihadah. 15 hari cukup-cukup je ke ataupun bawah 15 hari. Itu dua Okay, maknanya tak kurang daripada 24 jam, maknanya kena 24 jam ataupun tak lebih 15 hari. Maknanya tak boleh lebih 15 hari. Itu ciri-ciri dia Nanti ada warna-warna, kita akan tengok ciri-ciri lain. Kalau Siti ni, anak kita ni, si kakak ni keluar darah hari ke-16 sebelum, hari ke-17 sebelum, 18, 19 dan 20, ini semua dikira sebagai darah fasad. Darah rosak tak dikira sebab dah terlebih 15 hari sebelum. Darah dikira rosak sebab umur belum cukup 9 tahun Qamariyah. 9 tahun Qamariyah. Okay, ingat ikut usia Qamariyah, bukan usia Masihi, bukan Januari Februari, tapi Muharram Safar. Okay. Okay, kalau soalan Mbak Mi boleh. Ni kena ambil tahun ni untuk anak-anak, untuk adik-adik juga. Untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita, untuk anak-anak murid kita, sangat penting. Okey, menopause kita untuk pengetahuan umum 60 tahun, 62 tahun secara umum, tapi boleh keluar lagi kalau menepati ciri-ciri yang tadi. Okey, wanita menopause dipanggil Aisah. Cik Mel Aisah, kalau dia menopause masih keluar darah, boleh dikira haid. Kalau cukup syarat. Tadi syarat kita apa dua tadi tu kan? Minimal 24 jam, kalau kurang sangat tak boleh tak dikira. Maksimal 15 hari. Ini syarat-syarat. Okey, terima kasih yang baru masuk. Okey, tak ada berapa orang tu. Terima kasih yang baru masuk. Ahlan wa sahlan. Dan boleh kongsi-kongsikan share boleh kongsi-kongsikan live ni supaya ramai kawan-kawan mualaf kita, kawan-kawan kita juga yang lain belajar ilmu-ilmu asas. Ilmu-ilmu asas, asas dan berkenaan hukum dan juga kiraan. Fana sangat menekan kiraan lah sebab ramai orang salah kira. Kalau salah kira nanti ibadat kita terganggu. Terima kasih baru join. Okey, kita masuk kepada benda yang akan Ustaz pening-pening sikit ni. Okey, haid masa ingat tadi ada 3 permasalahan kan, kita pergi kepada yang pertama iaitu haid masa kedatangan haid. Kita
ada 3, tengok warna purple, warna hijau dan warna merah. Okey. Warna purple ni adalah aqallu al-haid. Minima haid. Minima tu sikit lah kan. Minima haid adalah berapa jam tadi kita cakap? Yes, 24 jam. Minima haid adalah 24 jam. Okey, lepas tu merah ni. Aktsarul haid. Maksima haid berapa tadi kita belajar? 15 hari. Baguslah, pandai. Yang pertama tadi minima haid 24, bukan 24 hari, 24 jam. Maksima haid 15 hari. Kita tak ada haid 16 hari, tak wujud 17 hari, 20 hari tak wujud. 15 hari sahaja paling banyak. Tetapi bukan haid 15 hari, suci 15 hari, begitu wajib dia. Tak. Contoh orang ni kita nak masuk ni. Kita nak masuk. Saya bagi contoh orang perempuan tu, seorang tu Siti, dia keluar darah 20 hari. Lama 20 hari keluar darah ni, 20 hari keluar darah. Ramai orang, majoriti orang cakap, oh Siti keluar darah 20 hari. Maknanya Siti haid 15 hari, 5 hari berbaki Siti istihadah lah. Tak salah. Pengiraan dia bukan semudah itu. Itu adalah pengetahuan kita turun-temurun. Daripada kecil kita belajar macam tu. Tapi kalau kita tanya kita belajar daripada mana, kita pun tak tahu kita belajar daripada mana. Kita tak belajar, kita pun tak tahu kita belajar daripada mana. Sebab daripada kecil kita belajar macam tu, sekolah ajar macam tu, mak kita, kakak kita ajar macam tu. Dia bukan macam tu. Itu dulu waktu Fana belajar di Uniza, Ustaz Termizi kan, dia cakap kan, itu nama dia istilah pancung. Istilah pancung yang manusia tak tahu kat mana asal-usul istilah tu. Okay. Dia bukan macam tu. Kalau anak kita keluar darah 20 hari, bukan 15 hari haid, 5 hari yang berbaki istihadah. Bukan begitu. Kita tak pancung pada hari ke-15. Tidak. Nanti kita akan belajar. Itu pada nak clear awal-awal. Okay. Tadi apa? Minima haid 24 jam. Maksima haid 15 hari. Tak ada istilah 20 hari haid, tak ada. 15 hari. Tetapi kita tidak memotong pada hari ke-15. Kita akan belajar nanti. Okey, warna hijau ghalibul haid ni adalah kebiasaan. Majoriti orang biasanya orang haid 6-7 hari lah, lebih kurang macam tu. Tetapi boleh je haid 13-14 hari, kan bergantung kepada badan dan hormon manusia. Ada orang kan dia cakap, ada banyak jugalah soalan ni. Saya ni biasa keluar haid 7 hari tau, tapi bulan ni 14 pula. Maknanya yang dia biasa haid 7 hari, 7 hari. Nanti dia cakap pelan-pelan ni kalau tak faham. Saya biasa haid 7 hari je kak, dia cakap. Tapi bulan ni 14 hari pula keluar. Macam mana tu? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 istihadah ke? Dia cakap tak. Selagi darah kita tu duduk dalam pagar 15 hari, kita kira sebagai haid juga. Kita kira sebagai haid juga. Kalau ada darah dia dan ciri-ciri dia cukup. Tak semestilah kita janganlah cakap orang yang keluar lama tu tak normal, tak. Dia bergantung pada badan seseorang. Okey ni settle Kita balik kepada warna purple ni. Aqallu al-haid. Aqallu al-haid ni dia terbahagi kepada 2 jenis. Biasa orang pening-pening kat sini lah. 2 jenis. Yang pertama adalah aqallu faqat. Aqallu faqat tu kita pergi tengok sini 24 jam berterusan. 24 jam berterusan, awak janganlah ingat dalam 24 jam darah dia sentiasa keluar 24 jam tu. Dia tak berhenti langsung setiap saat. Tidaklah macam tu, matilah orang tu kan, keluar darah je. Tak. 24 jam berterusan tu maksudnya, contoh dia keluar darah pukul 8 pagi. Contoh, kita bagi contoh. 8 pagi keluar darah sampai 8 pagi esok, setiap jam tu keluar darah. Walaupun sedikit. Cuak sikit. Pukul 2 keluar. Pukul 8, 9, 10, setiap jam keluar darah. Bukanlah banyak membuat tu, tak, matilah kan. Setiap jam tu keluar darah. Setiap jam keluar darah sampai 8 pagi esok, 24 jam tu, kita kira yang pertama ni. Kita kira yang pertama ni lah. Aqallu faqat, 24 jam berterusan. Tapi kebanyakan orang, dia akan duduk di bawah, geng yang bawah ni. Aqallu ma'a ghayru. Kita jenis darah putus-putus. Kita tak berterusan. Tapi kita jenis darah putus-putus. Di sini kita tengok. Ini bagi faham betul-betul, sangat penting ni. Aqallu faqat adalah 24 jam keluar berterusan.
Tiap-tiap jam keluar 8, 9, 10, 11, 12 sampai lepas pagi esok keluar darah. Ni 24 jam berterusan. Aqallu ma'a ghairu ni adalah 24 jam putus-putus dalam tempoh 15 hari. Ifana baru belajar semalam. Rupanya kan, tapi tak sempat letak dekat slide sebab baru belajar malam tadi. Aqallu ma'a ghairu ni terbahagi kepada dua. Rupanya dia cakap, Ustazah cakap, aqallu ma'a ghairu putus-putus dalam 24 jam ataupun putus-putus dalam tempoh 6-7 hari kebiasaan. Boleh tengok daripada dua jenis ni. Sama ada putus-putus kita, ini case kalau orang perempuan, selalunya orang perempuan pakai perancang ataupun orang perempuan lepas bersalin. Biasanya lepas orang perempuan bersalin, dia bukan darah yang nifas, bukan darah yang haid kali pertama selepas berpantang. Kadang-kadang dia berpantang, lepas tu kan dia breastfeed kan, dia tak keluar darah lama, dia keluar darah. Haid yang first tu selalu sangat bermasalah, betul tak? Haid yang itu dan haid bila dia pakai perancang tu, dia akan macam terlalu sedikit, dia jadi macam orang sebut spotting, tumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk tu, case kalau jenis tumpuk-tumpuk sikit-sikit kita tengok di sini. Dia tak berterusan kan. Atau yang rumit tu, dia yang kejap mandi, keluar balik, mandi, keluar balik, mandi, keluar balik. Itu di sini. Ni case dia kat sini. Namailah tu dah sangat pening. Case macam tu. Ingat kalau ghairu tu ada dua jenis. Yang pertama kita tengok 24 jam putus-putus dalam tempoh 15 hari, iaitu maksimum haid. Yang kedua adalah kita tengok 24 jam putus-putus dalam 6-7 hari. Kalau kita tengok dalam 7 hari, putus-putus sikit-sikit tu, tumpuk-tumpuk tu cukup 24 jam, tak ada masalah, dah kira haid dah. Senang je. Okay, faham Okay, ada soalan boleh terus jawab. Ingat, putus-putus tengok, Ustazah macam mana tengok putus-putus tu? Macam mana tengok putus-putus tu? 24 jam putus-putus tu. Dia kena tengok jam per jam. Contoh tengok pukul 3. Bukanlah pukul 3 tu ada 60 minit keluar darah, 60 minit tidak kan. Kalau keluar macam sedikit kan, pukul 8. Pukul 8 tu kira 1 jam lah macam tu. Kan pukul tengok ke pukul 4 petang keluar darah lagi. Kan pukul 4 petang keluar darah lagi 1 jam. Pengiraan dia macam tu. 1 jam, 1 jam, 1 jam. Bukanlah 1 jam 60 minit keluar je, tidak. Walaupun sedikit-sedikit tapi kalau dalam pukul 7 keluar darah 1 jam. Keluar darah 1 jam kira. Ni kira ini untuk kes yang spot yang tumpuk-tumpuk. Lelaki yang keluar banyak tak ada masalah. Tak ada kiraan tumpuk-tumpuk tu lah. Ini 20 jam putus-putus ni. Okay, next. Okay, ni soalan. So Fana harap kalau ada kawan-kawan kita yang tonton di FB, di FB lah. Kawan kita yang tonton di FB boleh jawab soalan ni. Selalu Fana buat ada penonton, ada peserta. Ni kita tak ada peserta, so kita minta penonton jawab. Boleh Okay. Soalan dia okay. Ini kalau Fana kalau cerita haid, ini adalah ilmu pertama yang Fana ajar orang. Dan di FB pun yang video ramai orang tengok tu, bukan di FB, di YouTube, yang video ramai orang tengok pun yang kiraan hari pertama. Seorang orang silap. Fana dulu silap jugalah dulu. Waktu belajar baru tahu. Cara kira hari pertama haid. Jawab soalan dulu, baru Fana bagi jawapan Okay, soalan dia adalah Farah keluar darah 9 hari bulan Oktober. 10 9 hari bulan 10 pada jam 9 pagi. Ingat 9 Oktober Farah keluar darah 9 pagi. Darah Farah tamat, maknanya dia suci lah, dia kering pada 19 Oktober. Berapa hari Farah haid? Boleh ke? Jawab. Kita ada dalam berapa kawan kita, dalam 10-11 orang ni? Boleh ke? Nanti dah ada 3 jawapan dan Farah bagi jawapan. Agak-agak berapa Farah ni keluar haid berapa hari agak-agak? 9 hari bulan 10 dia keluar darah. Pukul 9 lah. 19 Oktober, 19 hari bulan 10 dia darah dia suci, kering. Okay, berapa hari Farah haid? Okay, cuba jawab. Cuba kira. Kita guna otak sikit pagi ni. Darah wanita ni dia memang matematik sikit lah. Kerana tak suka matematik pun terpaksa mengimani matematik. Okay, ada tak jawapan? Okay, kita tengok ni Okay, ada orang jawab
10 hari. Okey, Puan Rahayu jawab 10 hari. Okey, ada lagi kawan kita jawab apa ni nama dia, si pengembara. Mampoi. Si pengembara jawab. Dia tak jawab lagi ni. Dia tulis balik. Ya betul. Kira dulu. Okey, ada orang jawab. Okey, 10 hari. Puan Izzah pun jawab 10 hari. Tuan Muhammad jawab 11 hari. Okey, kita ada orang lelaki juga. Terima kasih. Nanti boleh ajar anak Okey, siapa lagi? Okey, kita ada 3 jawapan Okey, kita kira sama-sama Ini sangat penting ilmu ni. 9, ingat pukul 9 pagi 9 hari bulan 10 19 Oktober 9, 19. Okey, kita kira sama-sama. Ingat ingat ilmu pertama kita belajar tadi, hari pertama at least darah 24 jam. Maknanya kita kena cukupkan 24 jam untuk hari pertama. Jangan kira 9, tengok betul 9, 10, 11, tak nak. Bukan 9, 10, bukan. Pengiraan dia start daripada 10. Nampak tak pengiraan dia? Farah keluar haid 9 pagi, 9 hari bulan, 9 Kita tak boleh kira 9. Sebab daripada 9 pagi sampai pukul 12 malam belum 24 jam. Belum cukup 24 jam. Kita kena cukupkan dia 24 jam. Maknanya pengiraan hari pertama 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 10 hari. Bagus sampai jawab 10 hari. 10 hari 10 hari. Farah keluar darah. Ingat, pengiraan hari pertama kena cukupkan 24 jam. Okay, untuk kawan-kawan mu'alaf, ini mungkin antara ilmu baru yang dapat hari ini. Tak mu'alaf pun kena, ini pun mungkin ada yang dapat tahu ni ilmu baru juga. Okay, maknanya hari pertama kita kena cukup 24 jam. Maknanya kita bukan kira, ini kes dia berlainan kalau dia keluar darah pukul 12 tengah malam tu. Kalau 12 tengah malam sampai 12 tengah malam lagi 24 jam betul lah. Tapi kalau ni waktu-waktu yang lain, pukul 11, pukul 8, kena cukupkan 24 jam dulu. Maknanya hari berikutnya baru 24 jam. 9, 10, 11, dia bukan 9, 10. Okay, gitu Okay, bagus. Okay, ni cara pengiraan sangat penting ni. Nanti ajar ke anak-anak. Okay, ni nanti ajar ke anak-anak. Sangat penting. Okay, kita teruskan. Okay, seterusnya. Okay, ni antara benda-benda. Fana letak benda-benda asas dia. Fana tak ikut betul-betul. Dia punya timeline, buku bertebal semacam tu kan. Tak, kita ambil yang asas-asas. Asas-asas sangat penting dari segi pengiraan yang akan berkaitan dengan ibadat. Okay, kosong antara haid. Tu yang jadi putus-putus tadi. Kita cerita darah putus-putus tadi kan. Tak adalah orang nak cakap 7 hari keluar je. Tak adalah. Lepas tu dia cakap putus-putus. Mana boleh putus-putus? Tak. Darah tu suka hatilah dia nak keluar bila kan. Putus ke, nak berterusan ke kan. Tapi ni adalah kes darah putus-putus. Okay. Kalau perasan orang perempuan yang keluar darah ni, kita kadang-kadang keluar darah 2 hari. Lepas tu kosong 3 hari. Keluar darah balik. Kosong, keluar darah balik. Begitu kan. Tu yang buat pening tu. Yang dah mandi, keluar balik. Itu kan. Okay. Ada 2 aktiviti. 2 aktiviti praktikal yang kita kena buat. Kadang-kadang orang cakap, macam ni kita nak tahu ni dah kosong. Saya tengok dah kosong dah. Lepas tu saya mandi. Saya tengok dah kosong. Sebab tu saya mandi. So saya ingat saya dah suci. Okay, kena buat aktiviti ni. Aktiviti ni adalah mencalik kapas di kemaluan. Di bawah tu lah. Calik kapas. Calik bukan korek. Calik. Okay. Orang cakap nak guna kapas mana? Terpulang boleh guna putik kapas ke. Tapi berhati-hatilah untuk anak dara yang guna putik kapas. Dan atau guna kapas biasa. Dan kapas tu kena tengok juga. Takut kapas yang boleh tertinggal kan. So agak berbahaya lah kena tengok penggunaan kapas. Okay. Ni 2 aktiviti yang kena tengok. Orang lelaki pun boleh ajar isteri kan bab ni. Okay, ni adalah 2 aktiviti yang tengok. Kalau tengok bawah tu rasa macam kosong, kadang-kadang kalau kita tengok di toilet wanita kita kosong, belum tentu sebenarnya dia kosong. Kita kena tengok, dia kemungkinan ada di dalam, cuma dia tidak keluar melalui pintu. Okay, aktiviti ni adalah calik kapas. Okay, kita pergi yang pertama, fatrah nama dia. Macam sedap kan fatrah, jangan nama anak pula fatrah. Macam sedap je nama dia. Fatrah ni adalah, bila kita calik kapas, ada kesan darah. Dia tidak turun di toilet wanita. Selalunya yang inilah. Dia tidak turun di toilet wanita. Tetapi bila calik kapas,
ada warna kuning, ada warna coklat, ada warna merah. Itu maksudnya memang tengah haid lagi. Cuma dia tidak turun. Biasa kalau jenis kes-kes macam ni, biasanya mana menyarankan pergi jogging. Pergi jogging. Untuk mungkin tak tahulah keadaannya apa, tapi pergi jogging insya-Allah keluar. Pergi jogging. Bergerak. Okey, lompat dan sebagainya. Yang pertama, bila calik kapas, ni kena ingat istilah ni. Bila calik kapas, ni kes di tuala wanita kosong. Ni kes dia. Yang pertama adalah bila calik kapas, ada kesan darah, kita namakan sebagai fatrah. Fatrah ni sah-sah kita cakap dia haid. Sah-sah lah kita cakap dia haid. Yang kedua adalah nakok. Nakok ni bila kita calik kapas tak ada kesan darah, kosong. Ni yang keliru ni kat sini. Nakok ni. Calik kapas kosong, so kita cakap dah suci. Dah suci dah. Kan ini kes dia. Banyak kes kat sini lah. Kadang-kadang dia suci betul, kadang-kadang dia boleh keluar balik. Dia ada kat dalam lagi kan. Dia bukan duduk kat pintu, dia kat dalam lagi. Ada kemungkinan. Dan orang cakap macam mana kita nak tahu bila kita betul-betul suci? Okay. Selalunya untuk mengelakkan mandi banyak kali, first Fana akan menyarankan untuk tengok dah keluar lendir jernih putih ke belum. Itu yang pertama. Biasanya lendir putih dan jernih ni kita nampak bila kita buang air kecil. Orang perempuan tahulah bila buang air kecil dia akan nampak lendir putih dan jernih. Biasanya memang dah bersih. Tetapi tengok juga kita punya adat sebelum-sebelum ni. Kalau kita jenis 14 hari kan, memang 14 hari lah. Tiba-tiba bulan ni hari ke-8 dah keluar putih tu, kita pun mandi sebagai keadaan bersih. Rupanya keluar darah balik. Selalunya dia kadang-kadang mengikut adat selalu. Kebiasaan bulan selalunya lah. Cuma kalau ada kes-kes macam bersalin, makan pil, stres dan sebagainya, mungkin dia akan berubah kitaran. Tapi yang selalu yang tepat adalah keluar lendir putih ataupun jernih. Bukan keruh. Bukan keruh. Kena perhati betul-betul. Jernih ataupun putih bila buang air kecil. Nanti boleh lebih teliti lepas ni tengok. Supaya untuk mengelakkan mandi banyak kali. So kita pun macam nak mengamuk je kan, mandi banyak kali. Ni kes yang putus-putus, darah yang putus-putus. Kita ada dua, fatrah dan nakak. Fatrah calik kapas ada kesan darah, nakak calik kapas tak ada kesan darah. Boleh jadi haid balik, boleh jadi tak haid balik. Kalau fatrah selalunya memang akan keluar darah semula. Okay. Ni kalau rasa macam tersekat-sekat tu pergi jogging lah, Fana sarankan pergi jogging. Siapa yang haid dia tak teratur ataupun yelah pergi jumpa doktor juga, ataupun jenis haid dia biasa dia memang normal tiap-tiap bulan, tapi contoh bulan ni terlambat, pergilah jogging, insyaAllah esok dia keluar ataupun petang tu juga dia keluar. Okay, ini antara juga bab-bab penting suci antara dua haid dan nifas. Okay, suci antara dua haid dan nifas dia berbeza. Suci antara dua haid 15 hari 15 malam. Kawan-kawan boleh tulis di ruangan komen supaya kawan-kawan yang baru masuk nanti alert benda tu. Okay. Suci antara dua haid ni. Okay. Haid bulan lepas bulan apa Ogos. Antara bulan Ogos dengan bulan September, antara bulan Ogos dan bulan September, tengah-tengah tu suci wajib 15 hari 15 malam. Tak boleh kurang. 15 hari 15 malam. Haid yang ini dan haid bulan next haid tu kena 15 hari 15 malam. Wajib. Kalau tak cukup, contoh terkeluar cepat 2 hari. Dia tak ada istilah terkeluar cepat 2 hari. Ini Fana cakap dari segi fake bukan dari segi perubatan ke tak. Dari segi fake. Kalau terkeluar contoh, suci saya 13 hari je Ustazah. Tak cukup ni macam mana halal lah. Tak ada halal macam tu. Dulu je kan kita. Saya terhaid awal, terkeluar darah period awal bulan ni. Tak ada halal 15 hari. Maknanya kalau terkeluar awal 13 hari, 2 hari tu nak cukupkan sampai 15 tu adalah darah fasad ataupun darah istihadah yang dinamakan tukmilul tak ingat lah bahasa Arab dia, menyempurnakan hari-hari suci. Macam apa? Menyempurnakan hari-hari suci. Macam vaksin kita kan nak menyempurnakan edah 14 hari tu menyempurnakan hari-hari suci. Maknanya kalau terkeluar haid awal 13 hari, ada 2 hari lagi berbaki nak pergi 15, itu 2 hari tu bukan haid walaupun merah, dia dikira sebagai 2 hari darah fasad ataupun darah rosak
yang istilah dia menyempurnakan baki suci. Itulah orang menyempurnakan baki suci. Maknanya 2 hari tu adalah darah fas atau darah istihadah. Maknanya boleh solat macam biasa. Hari ke-15 dah cukup, hari ke-16 tu dah boleh haid baru dah. Kalau darah tu berterusan. Tak ada istilah datang haid awal. Saya dah awal lah, halalah. Tak ada Okay, seterusnya nifas. Nifas, okay. Nifas antara nifas, bukan antara nifas tadi haid bulan ni dengan haid bulan depan. Nifas bukan nifas bulan ni, nifas bulan depan. Tak ada mana beranak macam tu kan. Nifas kali ini dengan haid yang baru. Bukan nifas dengan nifas. Tak ada bersalin 2 baby pula kan. Nifas dan haid yang baru. Tengah-tengah nak suci berapa hari. Dia bukan 15 hari. Dia selahzah. Kita akan tengok nanti. Selahzah tu maksudnya sesaat, sedetik. Okay, ni antara ni 15 hari penting Suci antara 2 haid 15 hari tadi. Istilah terawal Halalah kita terkawal. Gitu. Okay, warna darah. Tak apa-apa guna stiker kartun ni. Tak ada stiker apa dalam laptop ni. Okay, bolehlah. Okay, warna darah. Ni warna darah kita. Kena perhati betul-betul. Kita ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 jenis warna darah. Okay, terima kasih yang baru masuk. Hari ni kita masuk kepada warna darah sekarang ni. Warna darah ni kita ada kuat, kita ada merah. Apa kuat? Kita ada hitam, kita ada merah, kita ada coklat, kuning dan lemah. Kuning dan kelabu. Okay. Ni ikut daripada kuat dan lemah. Kuat hitam, selalunya dia agak likat kan. Kadang-kadang keluar sakit juga. Kalau sakit dia macam nyeri. Kita sebut nyeri. Nyeri tu apa sakit dia agak likat, dia agak busuk. Dia bukan tengik, dia macam bau darah tu, hanyut ni hitam, merah, lepas tu tengah-tengah coklat, kuning dan keruh. Ni yang biasa ramai orang mandi kat sini. Mana pun dulu awal-awal mandi ke warna putih. Sebenarnya kuning dan keruh ni, keruh ni kelabu lah. Kuning dan keruh ni jika berada di dalam hari 15, kita masih dikira sebagai haid sebenarnya. Jangan mandi kat sini. Kita ingat kita tak ada warna merah, maknanya kita dah suci. Selagi semua warna darah, selagi semua darah ni berada dalam pagar 15 hari, kita kira sebagai haid. Darah haid. Lain lah. Kalau kuning ni keluar luar 15. Luar 15, tak. Kalau masih dalam pagar 15, dikira sebagai haid. Okay. Nanti Fana akan ada soalan yang akan lebih memahamkan. Okay, ni 5 warna ingat daripada kuat ke lemah. Okay, next. Okay, sifat dan bau darah biasanya pekat. Ni awal-awal biasa pekat hangat. Dia macam keluar macam, dia bukan panas lah, dia hangat. Hangat suam-suam gitu kan. Kadang-kadang dia macam likat awal-awal tu. Ada orang sampai ketul-ketul kan. Kadang-kadang dia cair tanpa disedari. Keluar gitu, tak tahu itu yang kadang-kadang orang cakap macam terkencing lah. Dia pun terkencing kan, tapi dia pun haid. Selalu kita akan tahu perbezaan keluar tu. Bau, busuk dan ada yang tak bau langsung. Biasanya yang last-last tu tak bau sangat lah. Awal-awal tu bau busuk. Dia bukan busuk, macam apa honey Okay, seterusnya. Tadi kita dah settle haid, kita pergi istihadah. Istihadah ni tadi darah apa istihadah? Kalau ada orang kat depan dah kena tanya ni. Okay, darah istihadah tadi apa nama lain dia, nama famous dia yang lain? Darah penyakit. Okay, kita tengok orang perempuan yang terkena istihadah, nama dia mustahadah. Letak mim je kat depan. Mustahadah adalah perempuan yang terkena istihadah. Dan perempuan, kalau tanya Fana kan, perempuan yang paling penyabar kat dalam dunia ni siapa? Perempuan yang terkena istihadah. Sebab dia sangat renyah tau istihadah. Siapa tak kena memang tak merasai apa pengalaman mereka. Sangat renyah, sangat penyabar orang ni. Perempuan yang terkena istihadah ni adalah nama dia mustahadah. Dan ciri-ciri, apa ciri-ciri istihadah? Daripada awal tadi kalau kita dengar ada beberapa ciri yang kita dah tahu. Dia istihadah, sama ada kita sebut istihadah ataupun darah fasad tadi, darah rosak Okay, kalau kita tengok ciri-ciri istihadah yang pertama adalah darah keluar sebelum 9 tahun Qamariah. Itu yang kes anak kita keluar darah terawal sangat. 15 hari sebelum lagi. Bukan 15 sebelum lagi. Macam tu kan.
darah keluar sebelum 9 tahun Qamariah, kita kira tak kira sebagai darah haid, kita kira sebagai darah istihadah ataupun darah fasad. Lepas tu darah keluar lebih 15 hari, 20 hari you all sudah keluar. Ada yang darah tercampur, bukan darah istihadah semuanya, tak, tercampur. Darah haid dan darah istihadah tercampur. Darah kurang 24 jam, sikit now darah keluar kan. 10 jam je, cuak-cuak 10 jam je dah kira-kira, lepas tu dah tak ada senyap je. Tu tak. Itu kira sebagai darah fasad lah, darah istihadah. Melebihi maksima. Okay, maksima 60 hari nifas. Maksima nifas 60 hari. Baru darah dia keluar je berterusan. Tak berhenti-henti. Tu terjadi. Dia dah tercampur. Bukan dia jadi darah istihadah, tercampur darah istihadah. Kita akan tengok juga perbezaan nanti. Nak tahu mana haid, mana istihadah, kita akan tengok nanti. Dan suci antara dua haid kurang 15 hari. Tu tadi yang Fana cakap tadi tu. Suci kena 15 hari kan. Kalau terkurang maknanya kita kena anggap dia darah istihadah ataupun darah fasad. Dan kita kena sempurna dengan suci di 15 hari. Okey, itu darah istihadah. Seterusnya kita pakai, okey. Ini sangat penting. Ilmu sangat penting. Dah agak renyah lah tu yang Fana cakap istihadah. Orang perempuan istihadah ni sangat penyampah. Kalau perempuan mustahadah, perempuan istihadah ni dia nak solat, ada 4 SOP dia kena buat. Okay, 4 SOP dia kena buat. Yang pertama adalah dia kena basuh faraj dia macam biasa. Okay, semua ni dia kena buat, tengok warna kotak warna merah awak ni. Lakukan 4 SOP ini selepas masuk waktu solat. Kalau orang biasa, dia boleh ambil wuduk awal sebelum waktu. Lepas tu dia tahan. Selagi dia tak buang angin, dia boleh punya wuduk tu kan. Orang istihadah tak boleh. Tak boleh sama sekali. Tak boleh ambil wuduk awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh ambil wuduk. Baru boleh ambil wuduk. Baru boleh buat ni lah 4 ni. Bukan ambil wuduk, baru boleh buat 4. Maksudnya selagi tak azan, belum masuk waktu tak boleh buat. Masuk waktu je boleh buat. Dia sama macam orang bertayang. Kan? Orang tayamum pun sama. Masuk waktu baru boleh. Okey, yang pertama adalah basuh faraj. Bawah tu macam biasa, basuh. Lepas tu adalah sumbat faraj dengan kapas. Ini memang disebut dalam kitab. Ini ramailah daripada kita tidak mengamalkan. Sumbat faraj dengan kapas jika tak menyakitkan. Sumbat. Saya semalam Ustaz Tirik tu dia cakap dia akan ada satu bab sendiri, bab sumbat ni. Oh, menarik Kira-kira Fana tak belajar lagi lah bab sumbat ni, tapi sumbat lubang tu dengan kapas. Supaya apa? Ini kecuali lah kalau puasa tak boleh lah kan. Supaya darah tu tak keluar buak macam tu. Kalau istihadah tu ada orang darah keluar banyak macam tu kan. Darah keluar banyak macam tu. Okay, supaya darah tu tak keluar buak macam tu. Yang ketiga adalah pakai toilet wanita macam biasa dan seluar. Dan keempat, baru berwuduk. Ni semua kena buat segera tau. Kena buat segera ni. Baru berwuduk ataupun bertayamum. Okay. Ada orang dia dah siap semua kan bentuk wuduk tayamum. Kejap nak balas mesej. Tengok darah keluar balik. Waktu dia ngengok tu balas mesej tu darah keluar balik. Kena pergi ambil balik. Buat balik 4. Dia macam tu. Melainkan, ni pada cerita melainkan tu je. Satu wuduk untuk satu solat fardu sahaja. Kalau nak solat asar, satu wuduk ni untuk solat asar sahaja. Dan beberapa solat sunat. Solat sunat tak kisahlah berapa banyak pun, tapi solat fardu satu sahaja. Maknanya kalau solat zuhur, ambil wuduk bersihkan, ambil wuduk, solat zuhur, nak asar buat lagi sekali. Setelah orang cakap, puasa sabar bukan sangat penyampah. Wajib tertib, maksudnya ikut ni. Ikut tertib, ikut nombor 1 sampai 4 dan segera bersolat. Segera bersolat tu, mana cakap tadi. Segera bersolat, jangan sibuk. Kerjaan nak makan, kerjaan nak balas mesej, kerjaan nak tu, tak boleh. Hanya dibenarkan aktiviti seperti pakai telefon. Kalau tengah dia pakai telefon, tiba-tiba terkeluar lagi. Dimaafkan. Dia tengah cari, contohlah kat hutan contoh kan. Cari apa arah kiblat. Terkeluar pula. Tak. Perbuatan yang berkenaan dengan solat tidak mengapa, dimaafkan. Lain dengan balas mesej kejap makan, tu tengok TV jap kan, tu bukan. Perbuatan yang berkenaan dengan solat sahaja dibenarkan. Okay, ini 4 ni sangat penting. Lepas tu dia sangat renyah lah, agak renyah. Okay, seterusnya
Nifas, okey tadi Fana dah cerita sikit. Nifas tu adalah lepas kosong, rahim kosong sepenuhnya, maksimal 60 hari. Tempoh suci antara nifas dan haid baru adalah sedetik je. Contoh dah hari 60, ada kosong, tiba-tiba selang berapa jam, keluar darah balik. Dah boleh haid baru dah. Okay, hukumnya sama macam haid. Mana tak boleh solat, tak boleh puasa. Macam tu. Okey, seterusnya. Okay, di antara perkara-perkara yang dilarang, kita tengok secara, okay. Tak boleh solat, semua orang tahulah memang tak boleh solat, tak boleh tawaf. Okay, tak boleh pegang Al-Quran Al-Quran tak boleh, Al-Quran, mushaf Al-Quran. Bukan yang ada terjemahan tu, yang Al-Quran betul-betul. Tak boleh pegang. Bawa pun tak boleh. Tetapi dimaafkan jika kita membawa Al-Quran bersama buku-buku lain. Contoh budak-budak dekat EU kan bawa Al-Quran kan. Ada ke budak sekarang bawa Al-Quran? Semua dia buka telefonnya. Bawa Al-Quran semata haram, tak boleh pegang pun, tak boleh bawa juga. Tetapi jika ada buku-buku lain, dia pegang Al-Quran, ada buku-buku lain, dengan niat tidak membawa Al-Quran, dibenarkan. Okay, Al-Quran lah, tapi sekarang semua orang tengok phone kan. Tetapi mushaf, bukan mushaf, terjemahan boleh, terjemahan bukan mushaf Al-Quran yang sebenar. Berada dalam masjid tidak dibenarkan. Ni kes dulu kita orang bergaduh-gaduh waktu belajar. Nak dengar ceramah punya pasal, dulu kan belajar di Niza kan, Ustaz famous selalu datang dekat masjid, nak duduk dengar ceramah punya pasal, gaduh-gaduh. Berada dalam masjid tidak dibenarkan bukan isu menitik kat bawah ke, tak menitik kat bawah ke, tak, bukan isu tu. Kita telah membawa kekotoran di dalam masjid, tidak dibenarkan sama sekali. Masuk dalam masjid tidak dibenarkan, apatah lagi duduk di dalam masjid tidak dibenarkan. Membaca Al-Quran pun tidak boleh dengan niat membaca. Contoh, saya setiap malam kan, saya mesti baca Al-Muqtah, tak boleh tak baca. Tak boleh tak baca, tu baca Al-Quran tu. Tak boleh lah, kalau tak boleh sangat tidur, buka audio Al-Muqtah tu. Selalu Fana mencadangkan macam tu lah. Kadang orang cakap, kita tak boleh. Contoh dia menghafal kan, dia bukan hafizah, dia bukan kisah hafizah yang bab hafizah tu banyak khilaf sebenarnya. Jadi Fana memegang untuk tidak membaca. Sebab kita kotor. Kalau nak baca sangat, nak hafal sangat, buka audio, dengar kat telinga, ikut dalam kepala hati. Kita buka mulut. Macam tu je. Apa nama dia? Humming macam tu. Jangan baca mulut. Kalau tak boleh sangat lah, tak boleh tidur lah, tak baca al-Muq tu. Macam tu. Buka audio, guna macam tu sahaja. Jangan baca dalam mulut. Jangan bergerak di mulut. Okay, seterusnya puasa, tak boleh, of course lah, tak boleh puasa. Talak, haram mentalakkan isteri di dalam haid. Lintas masjid jika yakin akan mengotori. Lintas masjid dibenarkan. Apa maksud lintas masjid? Masuk pintu sini, keluar pintu sana. Itu maksud dari lintas. Bukan masuk pintu sini, keluar pintu sini juga. Itu tidak dibenarkan. Ada khilaf juga lah, tapi tidak dibenarkan. Masuk pintu sini, keluar pintu sana. Tetapi kalau dah yakin masuk pintu sini, keluar pintu sana, akan kotor masjid, haram. Yakin akan kotorkan. Seterusnya, menyentuh ni Isra Misri, menyentuh antara pusat dan lutut. Dan seterusnya bersuci dengan niat ibadah. Bersuci ni kita akan tengok nanti, kes bersuci dengan niat ibadah. Contoh bersuci dengan niat ibadah ni, okay. Kak saya ni kan kalau tak wuduk sebelum tidur tak boleh memang tak boleh tidur lah. Tak wuduk sebelum tak boleh, tak tidur. Tak tidur kalau tak wuduk sebelum tidur. Gitu. Ada orang macam tu. Ni antara yang Fana buat. Tak ingat Fana buat posting bila memang sangat hard lah benda ni. Macam semua orang, ya ke? Macam tu ni. Berwuduk sebab, okay. Pertama niat wuduk adalah, kita kan ada orang nawaitul wuduk alillahi ta'ala. Ada orang nawaitul rafa'al hadasil asghari, mengangkat hadas kecil kan. Kita nak angkat hadas kecil apa? Kita sedang hadas besar. Kita sedang haid kan. Kita sedang hadas besar. Maknanya dalam kitab sebut kita umpama bermain-main dengan agama. Dia something like macam awak tengah hadas besar, lepas tu awak angkat hadas. Awak bersuci untuk angkat berhadas. Faham tak? Awak ni tengah hadas besar, dia macam bermain-main macam tu. Maknanya kalau tak boleh sangat, nak wuduk juga, boleh ambil sahaja pergerakan wuduk tanpa niat. Boleh. Itu bukan wuduk lah sebenarnya, pergerakan sahaja. Buatlah pergerakan macam biasa tapi tanpa nawaitu. Kalau tak boleh tidur sangat. Okay, niat dia umpama bermain-main dengan agama. Kita tengah berhadas besar, lepas tu saya bubur nak angkat hadas. Macam tu lah.
Okey, seterusnya. Okey, ini antara bab-bab yang penting, darah dan solat. Okey. Ada beberapa kes darah dan solat ni. Okey, cuba semua orang macam perhatikan. Kes yang pertama, okey, kita buka teruslah. Darah, okey, kita tengok yang pertama, geng warna merah dengan geng warna hijau. Geng warna merah, darah datang sebelum sempat solat. Contoh masuk Zuhur 1:30, ini andaian masuk Zuhur 1:30 petang. Darah datang 1:45. Tengok 1:30 kan Zuhur dah azan, dah masuk. Darah dia tiba-tiba tak sempat solat lagi. Alamak, 1:45, alamak, haid pula. Ada nak solat ni. Kena. Nak buat apa ni? Nak buat apa? Apa dia kena buat? Dia kena selepas suci nanti dia kena qada solat dia sebab dia tak sempat nak solat. Daripada 1:30 sampai 1:45 sempat tak nak solat? 15 minit. Sempat. Solat 5 minit je. Sempat. Maknanya nak takbiratul ihram tu sempat. Maknanya dia bukan tak apalah, dah terlepas pun. Tak ada. Kena qada bila dia dah suci nanti. Ni kes pertama. Darah datang sebelum sempat solat, tak sempat. Tapi kena tengoklah jam dia. Contoh, banyak juga khilaf ni. Ada yang mengatakan, contoh 1:30, 1:30 dia masuk waktu, 1:31, 1 minit je. 1:31 darah turun. Ada pendapat mengatakan tak payah solat. Ada yang pendapat mengatakan kena solat. Tapi sebab dia tengok sempat takbiratul ihram ke tak, macam tu. Kita andaikan 1:30 tu kita dah ambil wuduk awal lah. So Allahu Akbar tu tinggal macam tu je, tinggal kat takbir tu. Ada beberapa khilaf lah. Okey. Darah kering di akhir. Ni pasal sangat penting. Ni biasa yang awal ni semua orang macam tahu. Kena qada solat lah. Ni, darah kering di akhir waktu solat. Contoh dia apa? Okey. Darah kering pukul 7 petang. 7 petang ke 7 malam. Maghrib masuk 7:20. Tak tu asar tu. Ada masa lagi ni. Daripada pukul 7 sampai pukul 7:20 ada masa asar lagi. Dan kan nak solat kan 20 minit. Banyak solat yang boleh buat ni kan. Sempat ni. Maknanya dia wajib ni kita akan bagi nanti. Wajib solat asar sebab sempat. Contoh dia kering pukul 7, dia mandi wajib contoh 5 minit. Dia solat pun 5 minit je. 10 minit yang diperlukan. Sempat sangat lah tu sampai sebelum sampai 7:20. Maknanya dia wajib solat asar dan wajib solat asar dan dia kena qada solat zuhur. Tu orang cakap, asal pula ustazah nak kena qada solat zuhur ke suci waktu asar? Ini. Kita akan tengok nanti jadual dia. Okey. Ustazah, macam mana kalau waktu maghrib tengah azan maghrib tengah mandi azan maghrib. Tengah mandi azan maghrib. Kita tengok waktu tu. Kita niat suci tu dah azan ke belum? Kalau dah azan maknanya dah waktu maghrib. Kalau sebelum azan waktu dia sebelum azan waktu mandi maknanya waktu asar lah kan. Tapi kena tengok juga jam dia. Sebab dalam kitab sebut dia bagi masa dalam 10 minit. 5 minit mandi wajib, 5 minit untuk solat. Maknanya 5 minit mandi wajib. Macam tu. Contohlah kalau kita mandi masuk 7:20, kita mandi 7:19. Tak sempat kan untuk bersuci dan solat. Untuk bersuci dan solat tak sempat 1 minit tu. Mana sempat, maknanya tak mengapa. Ini kalau kes dia sempat untuk bersuci 5 minit dan sempat untuk solat 5 minit lagi. 10 minit lah lebih kurang macam tu. Ada kitab mana baca? Kitab yang mana tadi? Kitab ni. Al-Ibana wal-Ifadah. Dalam kitab tu. Okey, seterusnya. Ni sangat penting semua orang perhatikan di hadapan. Ini adalah mandi wajib dan qada solat yang mana pun tahu kat tu belajar. Ini sangat rare lah untuk pengetahuan umum, sangat rare ni. Kalau kita mandi wajib waktu solat subuh, kita solat subuh sahaja. Kalau kita mandi wajib waktu zuhur, kita solat zuhur sahaja. Kalau kita mandi wajib waktu asar, contoh pukul 6 petang mandi wajib, kita wajib solat asar dan qada zuhur. Ni geng yang boleh solat jamak ni.
dia gengkan yang boleh solat jamak kasar. Jangan kasarkan pula, jangan solat jamak pula, solat macam biasa. Cuma kita gengkan dia. Janganlah awak pula solat jamak pula, dia begini solat jamak tak ada bukan. Solat asar macam biasa, qada salat subuh. Kalau kita mandi wajib waktu maghrib, solat maghrib sahaja. Kalau kita mandi waktu isyak, solat isyak dan qada maghrib. Ni solat-solat yang kita geng-gengkan sebab boleh jamak dan kasar ini Saya rasa ramai dah tahu ni. Ini keinginan antara ilmu baru. Bukan niat jamak kasar, solat macam biasa. Ni solat macam biasa, yang ni qada. Cuma kita buat dalam satu masa yang sama. Sebab apa? Alasan dia adalah kita mengandaikan maghrib tu pun sebenarnya kita dah suci dah. Kita mandi waktu isyak, maghrib tu dah suci. Dan kita andaikan sebenarnya zuhur pun dah suci juga. Begitu kita menyebutnya. Okey, di antara kita dah nak habis. Okey, di antara soalan-soalan yang orang biasa tanya. Yang pertama isu kekuningan. Mesti ada orang tanya isu kekuningan. Kekuningan ada dua jenis. Satu, kekuningan Fana suka menyebut pagar 15. Sebab mudah orang faham. Pagar 15. Semua orang kena ingat dalam kepala pagar 15 hari. Sebelum pagar 15, selepas pagar 15. Betul. Fana suka orang sebut macam tu. Kalau kuning berada dalam pagar. Kuning berada dalam pagar 15 hari dikira sebagai haid. Kuning di luar 15 hari dikira sebagai kekuningan biasa. Ingat kuning dalam 15 hari dikira sebagai haid. Kuning biasa-biasa tu kat luar 15 hari dikira sebagai kekuningan biasalah, kekotoran. Macam tu. Okey, nanti kita akan tengok satu contoh yang akan menyelesaikan masalah semua orang nanti. Okey, itu isu kekuningan. Betul orang cakap jangan mandi waktu kuning. Kalau hari 13 keluar kuning, kita dah mandi tak? 13 tu 13, 14, 15, ada 3 hari lagi. Mana tahu kuning tu berhenti hari 15? Kita tak tahu. Melainkan kuning tu 13, 14, 15, 16, 17, 18 keluar. Tu berbeza. Tu berbeza Kuning tu langgar pagar 15 hari, itu akan berbeza. Okey, pegang mushaf tadi kita dah cerita tak boleh pegang mushaf kecuali terjemahan. Yang ketiga, hafalan surah juga diharamkan. Dan disarankan, ustaz menyarankan untuk kita just humming. Tak ada mulut, tak bergerak. Dengar audio, kita ikut dalam hati, kepala dan macam tu sahaja. Seterusnya adalah dengan ceramah dalam masjid tadi kita dah cerita juga, tidak dibenarkan. Kalau nak contohlah ceramah tu tak ada FB live lah contohnya, dengar juga duduk dekat pekarangan. Pekarangan tu maksud luar, dekat tar ke, duduk dalam kereta kan ada corong kan, ada speaker, ataupun duduk di dewan luar masjid. Macam tu. Jangan duduk dalam masjid tempat orang sujud tu. Okay, seterusnya berwuduk sebelum tidur kita dah cerita juga. Kalau tak boleh sangat nak tidur, ambil pergerakan sahaja tanpa niat. Okey, kita dah habis dah. Okey, sebelum kita berakhir, kita ada satu kuis. Ada satu kuis lah. Tapi tak ada hadiah. Okey, semua orang bersedia. Kita ada berapa orang dalam ni? Okey, kita tengok wanita ini keluar darah 5 hari bulan 10 hingga 24 hari bulan 10. 5 hari bulan 10 hingga 10 hari bulan 10 merah, 11 hingga 12 coklat, 13 hingga 24 kuning. Okey. Yang mana haid dan ada istihadah ke? Itu soalan. Okey, cuba siapa ada dalam ni? Okey, cuba komen jawapan-jawapan anda. Ini termasuk ilmu tadi Ilmu apa tadi Ilmu hari pertama. Kita kira cara pengiraan hari pertama yang betul kan? Termasuk dalam. Okay, cuba semua orang cuba bagi jawapan. Ada 3 jawapan, lepas tu kita bincang. Okay, cuba kira. Ni kalau dah boleh kira ni, okay dah lah. 5 hari bulan hingga 24 hari bulan. Tengok berapa hari dia keluar darah. Lepas tu Fana nak tahu mana haid ada istihadah ke tak ada istihadah. Okay, boleh? Siapa ada jawapan? Ada jawapan je, lepas tu kita terus bincang.
Ada? Okey, kita tengok dulu keseluruhan. Keseluruhan darah keluar berapa hari. Lepas tu kita tengok. Okey. Okey, Puan Rahayu. Tengok jawapan Puan Rahayu. Okey, Puan Rahayu jawab. Okey. Okey, Puan Rahayu jawab. Haid 5 sampai 20 hari bulan. Okey. Selepas tu istihadah. Okey, itu jawapan pertama. Puan Izwani jawab 5 hingga 12 hari haid. Okey, sampai coklat je. Puan Fina jawab 5 sampai 20 haid. 21 sampai 24 istihadah. Okey. Okey, macam ni pertama, okey, terima kasih kan yang sudi jawab. Terima kasih. Baguslah. Okey, kita tengok. Yang pertama kita tengok berapa hari keseluruhan darah keluar. Keluar 5 hari kan? 5 hari bulan kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berapa hari keluar darah? 19 hari. 19 hari keluar darah. Nampak? 19 hari keluar darah dan terlebih pagar 15. Betul tak? 19 hari keluar darah dan terlebih pagar 15. Maknanya ada darah haid bercampur, ada darah istihadah. Itu status pertama. Okey, kita tengok Cik Muhammad jawab 5 sampai 19 adalah darah haid, yang lain tu istihadah. Okey. Tadi okey. Terima kasih Okey, tadi apa tadi? 19 hari. Kita keluar darah 19 kita. Dia keluar darah 19 hari kan. Maknanya 19 hari dah terbanyak. Dah terlebih 15 hari dah tercampur darah haid dan darah istihadah. Dah tercampur. Okey, ini masa dia kita nak tengok. Okey, itu yang pertama kita tahu status keseluruhan hari berapa. Maknanya kita dah tahulah bercampur. Yang kedua kita tengok apa? Pagar 15 berada di mana? Itu perkara kedua kita tengok. Pagar 15 berada di mana? Okey, jom kita tengok sama-sama pagar 15 hari mana? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Pagar 15 berada di hari yang ke-20. Maknanya 20 warna apa? 20 kita tengok 20 warna kuning. Gitu. 20 warna kuning. Tadi ada cakap warna 19 kan? Okey, 20 warna kuning. Okey. 20 warna kuning maknanya start warna kuning tu ini satu ilmu lagi. Kita tak pancung tadi ingat jangan pancung sampai situ lepas tu selebih dia tak. Okey. Satu tips nak tahu yang mana istihadah dan mana haid adalah kita kena tengok perbezaan darah, warna darah. Kita ada 3 warna darah. Betul tak? 3 warna darah. Tadi ada yang kat sampai coklat, kuning bukan. Tadi 20, dia berada di sini, 20 kan? Maknanya 13, 14, 15 tu kuning, masih berada dalam hari 15. Kita kira sebagai haid. Ingat tadi kan Fana cakap warna kuning tu adalah warna darah. Kita tak boleh potong macam tu. Okey, maknanya pagar 15, kena ingat pagar 15 berada di 20 hari bulan. Maknanya 20 hari bulan warna kuning. Okey. Kita tak boleh cut dekat situ. Apa kita kena tengok? Okey, ayat dia yang mudah nak faham dengan macam ni. Warna apa yang langgar, warna apa yang langgar pagar 15, darah itu jadi darah istihadah. Itu paling mudah nak faham. Warna apa yang langgar pagar 15, darah tu jadi darah istihadah. Gitu. Maknanya apa kesimpulan dia? Darah istihadah adalah semua warna kuning. Semua warna kuning ni jadi darah istihadah. Sebab darah warna kuning langgar pagar 15. Okey. Akan ada orang tanya soalan. Ustazah, saya dah tinggal solat daripada 13 tu sampai 19 tinggal solat. Sebab saya ingat darah kuning tu akan stop hari 15. Dimaafkan.
Maknanya yang tertinggal solat tu kena qada semula. Itu point dia. Kena qada semula. Kita bukan saja tinggal solat, cuma kita tak tahu darah kuning tu berhenti bila. Kita akan berhenti hari 14, tak berhenti juga. Kita akan berhenti hari 15, tak berhenti juga. Rupanya dia berlarutan, berpanjangan. Maknanya paling mudah, tips petua paling mudah adalah mana warna darah yang pada hari 15 itu yang kita kira sebagai darah istihadah. Jangan pancung dekat hari 15 Keseluruhan darah yang langgar pada 15 kita kira sebagai istihadah. Warna kuning tu. Maknanya macam mana saudara yang darah-darah yang kita dah tertinggal solat hari tu kena qada sikit demi sedikit. Okay, faham? Okay, setakat ni bukan dah nak dah habis dah, bukan setakat ni. Okay, ini benda ini kalau faham yang mbak ni insya-Allah semua settle. Sebab haid berada di depan ni. So betul lah, haid merah dan coklat sahaja, kuning jadi istihadah sebab warna kuning langkah pada hari ke-15. Okey, setakat ni faham para penonton, faham? Kalau ada persoalan boleh diutarakan lah. Tadi Fana tengok semua dah persoalan Puan Izwani. Ustazah, sekiranya saya makan ubat perancang dan secara tiba-tiba ada darah yang keluar tapi jumlah sedikit dan sehingga 3 hingga 5 hari, adakah saya perlu solat? Okey, perkara pertama Puan Izwani kena tengok. Puan Izwani kena tengok dah waktunya ke belum haid. Dah waktunya ke haid. Itu perkara pertama. Maksud dia sebelum tu suci cukup ke tak? Itu perkara pertama. Dah waktu ke haid? Kalau memang dah waktu, maknanya memang boleh haid. Tetapi kena tengok juga syarat-syarat. Tadi kan dia cakap keluar sedikit 3 hingga 5 hari je. Sikit-sikit tu berapa jam? Kita nak tahu. Sikit-sikit tu berapa jam? Kalau cukup 24 jam, okey. Kalau tak cukup, mana istihadah sahaja. Okey, begitu. Dia kena teliti begitu. Dan sebelum berakhir, Fana nak menyarankan lah. Okey. Tadi mana? Okey. Sebelum berakhir, Fana nak menyarankan lah untuk orang perempuan ni ada kalender tersendiri. Contohlah kalender tersendiri. Ada orang dia catat di phone, kan? Tapi agak risiko kalau kita format dia akan hilang lah kemungkinan kan. Tapi Fana menyarankan untuk ada kalender sendiri. Fana ada satu kalender khas lah. Dan kalender ni dulu pernah JB dengan ada seorang cikgu tu kan. Fana bagi tunjuk InsyaAllah tahun ni bukan menjual, bagi tahu saja. InsyaAllah tahun depan kita orang akan jual lagi ni. Muslimah kalender circle. Macam nak tunjuk ni? Ni. Muslimah kalender circle ni ada ke yang ada ni? Okey, ni kan kalender ni sangat best. Yang pertama dia best sebab dia boleh lekat-lekat. Dia ada, kalau haid warna merah, dia pelekat tau, pelekat smile. Warna hijau macam tu, lekat. Okay, Fana bagi tunjuk. Okay, contoh dia macam ni. Kalender ni sangat seronok. Tak semestinya lah ada ni. Tapi kalau kalau kalian ada kalender tersendiri, tapi yang Fana nak tunjuk catatan kena sangat penting. Catatan kena sangat detail. Contoh ada orang senang je macam ni. Dia tahu benda dia tiap bulan keluar, tak ada masalah lah. Dia macam ni tau. Okey, hari ni keluar darah, dia pun tik. Hari ni keluar darah, dia pun tik. Dah. Itu je. Lepas tu, okey, 23 hari bulan dah habis, tik. Dah. Jangan macam tu Kita dah belajar ni, kita kena advance sikit. Advance. Okay. Kita dah belajar ni, kita kena advance sikit. Advance tu adalah, okey, hari ni kita keluar darah, Fana bagi contoh, hari ni kita keluar darah. Memanglah kita tik, tapi kalau Fana boleh lekat-lekat, ada stiker ni kan. Okey, contoh kita tik, hari ni keluar darah. Betul hari ni keluar darah. Tapi kena detail sikit. Pukul berapa keluar darah? Pukul 9 pagi. Tulis 9 pagi. Tulis 9 pagi keluar darah. Dah, belum. Warna apa keluar? Warna hitam. Tulis warna hitam. Hari ni keluar darah 9 pagi warna hitam. Okey, faham? Detailkan dekat kalender masing-masing lepas ni. Supaya jika ada masalah keluar, istihadah ke, tertumpuk-tumpuk ke, senang nak rujuk berapa jam. Sebab kita dah tulis tarikh dan kita tulis jam. Ni kadang-kadang Fana orang tanya kan, lepas tu dia cakap, kita tak ingat, saya tak ingat. Susah nak menyelesaikan sebab dia tak ingat semua benda. Kena catat lepas ni, okay? Kita ada berapa sahabat dalam live kita ni, lepas ni kena detail catat. 7 hari bulan, pukul 9 pagi, warna hitam. Tulis.
Tiba-tiba 2 hari lepas tu tukar warna merah. Tulis dekat 9 hari bulan tu. 9 hari bulan pukul 10 malam tukar warna merah. Tulis. So sebab tu kita tahu hitam berapa hari, merah berapa hari. Ini dia buat log gitu je biar je sampai dia mandi. Tak nak macam tu kena detail. Apa sahaja pertukaran warna darah kena tulis di kalender anda. Tukar warna kuning tulis. Mana tahu jadi istihadah macam yang perempuan soalan tadi? Betul tak? Tukar warna kuning tulis. Lepas tu mandi wajib pun tulis juga. Contoh anda mandi wajib pukul 2 petang. Tulis 2 petang mandi wajib. So kita tahu kita haid berapa hari, berapa jam, kuning berapa, coklat berapa, merah berapa. Faham tak? Itu cara terbaru cara terbaru advance kita buat kalender. Tak kisahlah di mana-mana, di online ke, kalau online Fana ada warna pink. Yang warna pink tu kan, online lah. Tapi Fana tak guna lah, Fana guna yang ni sahaja, mudah untuk tengok. So kita nampak depan mata kita ni. So mudah tau nanti kita kira. Tak payahlah sibuk nak slide kan, tak payah sibuk nak berapa susah. So kita terus je kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, haid 14 hari. Gitu. Nah. Satu lagi kemudahan dia adalah tiba-tiba datang haid baru kan. Kita terus catat haid baru. Mudah kita tengok berapa suci kita. 1, 2, 3, 4. Oh cukup. Ada 18 hari suci. Gitu. Okay ni. Ada kalender masing-masing. Fana tak jual lah ni. InsyaAllah tahun depan kalau buka nanti kita orang akan bagi tahu. Sangat memudahkan. Dan niat kita orang adalah untuk memudahkanlah wanita. Bukan memudahkanlah para wanita untuk mencatat dengan lebih detail supaya lebih cakna dengan ibadah masing-masing. InsyaAllah kalau dah dah settle, pengiraan pun dah tahu, ibadah akan lebih tenang. Tu Fana cakap, kenapa kita perlu ketenangan dalam hidup? Contohlah, mandi keluar. Kita pun tak tenang. Yang solat ke tak solat ni, aduh, tak tenang. Kalau kita pandai kira, dan kita dah tahu dan kita tahu, memang dah betul-betul suci ni, kita pun tenang. Kan? Nak mandi wajib dan nak solat. Okey, Fana rasa itu sahaja hari ini. Terima kasih kepada yang sudi daripada awal hingga akhir. Ada beberapa sahabat kita ni. Dan terima kasih juga kepada Isma, Kota Kinabalu baru, and the King. Ada Peace, ada Biro Islamiat dan ada beberapa lagi penganjur. Fana ucapkan terima kasih. Dapat hari ini terbang pergi KK walaupun tak naik flight daripada Melaka ke KK. InsyaAllah kalau ada yang nak belajar dengan lebih lanjut, ada boleh ikuti di FB Fana. Sekarang dah tak payah menulis lah. Tapi boleh di FB boleh cari hashtag belajar darah wanita. Fana menggunakan hashtag yang sama di semua platform. Hashtag belajar darah wanita. Di FB Farhana Zali, boleh cari Farhana Zali. Tapi tak banyak sangat pun dekat sekarang tulis. Dulu ada banyak tapi boleh cari hashtag dulu lah. Dan Fana menulis, ilmu ni sangat rumit. Dan Fana menulis dalam bentuk memudahkan orang faham. Santai lebih kurang. Dan awal-awal kemunculan Fana cerita awal-awal kemunculan agak dikecam sebab benda ni agak sulit. Maksud cerita umum. Dan Fana cerita, kalau kita tak cerita bab ni, ramai perempuan salah kira. So kita bertanggungjawab untuk menceritakan tapi dalam adab-adab lah. Dan Fana minta maaf kalau ada yang benda sulit terkeluar. Fana minta maaf boleh tengok di FB Farhana Zali, hashtag belajar darah wanita. Ada banyak tulisan-tulisan di situ, boleh belajar dan video juga. Dan channel kami, Fana ada partner buat channel. Nama channel tu Melo, tak famous pun. Susah nak cari lah. Susah nak cari. Dia ada gambar bunga Melo. Melor, M-E-L-U-R, Melor, channel YouTube. Dan channel Fana sendiri pun dah bersawang dah, tapi adalah video-video yang boleh dibelajar. Nur Farhana Zali. Dan Fana sangat menyarankan untuk subscribe Telegram, channel Telegram Belajar Darah Wanita. Ada gambar bunga mawar warna merah di situ. Favorite lah bunga mawar. So boleh belajar di situ. Kita ada ramai-ramai kawan kat sana. Ramai kawan kat sana. Boleh saling komen, tanya soalan. Kadang-kadang Fana ni tak istihadah, menyelesaikan istihadah orang jadi istihadah ni. Tapi tak apalah. Ni jihad Fana di sini. So Fana ucap terima kasih. Pernah jumpa kawan baru hari ni. Ramai sangat kawan baru. Terima kasih yang kawan-kawan mu'alaf. Kita boleh bersahabat insyaAllah. Kalau tak jumpa kat dunia, kita jumpa dekat syurga insyaAllah. Fana tutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.